Bayangkan senario ini. Apakah yang akan berlaku jika satu ancaman hipersonik, sebuah peluru berpandu yang membelah udara, menembusi ruang udara Malaysia pada kelajuan Mach 3? Dalam hanya beberapa saat, ia mampu merentasi beratus-ratus kilometer. Ketika sistem radar mekanikal jenis lama masih bergelut, berputar perlahan-lahan dengan piring antena mereka yang berat untuk mencari sasaran, radar An-Nur langsung tidak berganjak. Ia kekal statik, namun mengunci sasaran dalam sekelip mata. Selamat datang ke Bedah Sains. Menggunakan teknologi pembentukan alur digital yang sangat canggih, sistem ini seolah-olah menentang hukum fisik klasik. Ia tidak perlu berpusing untuk melihat. Ia menggunakan manipulasi gelombang elektromagnetik untuk mengunci sasaran serta-merta. Hari ini, kita akan membongkar rahasia bagaimana aset pertahanan terbaru Malaysia ini mendefinisikan semula konsep penguasaan udara modern, mengubah lanskap keselamatan negara kita buat selamanya. Coba bayangkan sebuah senjata yang tidak menembak peluru fisikal, tetapi bertempur menggunakan matematik tulen. Ya, matematik. Dengan memanipulasi anjakan fasa elektromagnetik pada tahap mikrosait, radar An-Nur menghasilkan gangguan membina yang membolehkannya melihat ke seluruh penjuru langit tanpa sebarang bagian yang bergerak. Ini adalah keajaiban fisik yang diaplikasikan dalam kejuruteraan ketenteraan tahap tertinggi yang jarang didedahkan kepada umum. Kita sedang membedah fisik yang sangat menakjubkan di sebalik tata susunan imbasan elektronik aktif, atau dikenali sebagai AESA. Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana kelajuan pengiraan komputer dan bukannya putaran mekanikal berkuasa motor telah menjadi perisai mutlak untuk keselamatan negara kita. Kelajuan pemrosesan data kini adalah tembok pertahanan yang jauh lebih kebal berbanding keluli atau konkrit. Era antena radar mekanikal yang berputar tanpa henti secara rasminya telah tamat. Tersembunyi jauh di dalam rangkaian sistem pertahanan berlapis Malaysia, radar An-Nur menggunakan teknologi pembentukan alur digital untuk menjejak pelbagai ancaman berkelajuan tinggi secara serentak. Ia melakukan semua ini hanya dengan kode pengatur caraan dan ketepatan elektromagnetik yang sangat jitu, tanpa mengeluarkan sebarang bunyi mekanikal. Terus, tonton video ini bersama saya, si penanya. Ketika kita meneroka sains tersembunyi di sebalik dinding halimunan ini, dinding tenaga yang melindungi ruang udara kita dengan ketepatan digital sepantas kilat, kita akan melihat bagaimana anjakan fasa, gangguan gelombang, dan pemrosesan isyarat digital bergabung untuk membentuk sistem pengawasan yang hampir mustahil untuk ditewaskan oleh musuh konvensional. Mari kita mulakan dengan perbandingan visual yang mudah. Pikirkan tentang piring radar berputar tradisional yang sering Anda lihat di lapangan terbang atau dalam film lama. Ia besar, berat, dan memerlukan motor servo yang sangat kuat untuk memusingkannya sejauh 360 derajat. Setiap putaran mengambil masa beberapa saat. Dalam dunia di mana ancaman bergerak pada kelajuan bunyi, beberapa saat adalah perbezaan antara hidup dan mati. Sebandingkan dinosaur mekanikal itu dengan profil radar An-Nur yang senyap dan tidak bergerak. Secara fisikalnya, ia kelihatan seperti sebuah papan iklan gergasi yang rata dan condong ke atas. Ia tidak berputar, ia tidak bergegar, ia hanya berdiri kaku. Namun di sebalik kesunyian fisikal ini, terdapat ribut aktiviti elektronik yang berlaku pada kelajuan cahaya di bagian dalamannya. Mengapakah pergerakan fisikal menjadi satu kelemahan yang besar hari ini? Bayangkan sebuah peluru berpandu hipersonik modern, ia bukan saja sangat laju, tetapi juga memiliki keupayaan gerakan yang tinggi. Ia boleh mengubah trajektori secara tiba-tiba. Jika radar Anda mengambil masa 4 saat untuk berputar kembali ke arah yang sama, peluru berpandu itu mungkin telah menukar arah dan hilang dari skrin Anda sepenuhnya. Kelewatan mechanical atau mechanical lag adalah musuh utama sistem pertahanan anti pesawat. Kelajuan motor fisikal mempunyai had mutlak yang tidak boleh diatasi oleh manusia. Berat piring antena dan inersia putaran bermakna kita tidak boleh memutarkannya lebih laju tanpa merosakkan struktur itu sendiri. Disinilah fisik konvensional menjadi halangan terbesar dalam evolusi radar ketenteraan. Untuk mengatasi masalah inersia fisikal ini, saintis dan jurutera pertahanan memperkenalkan satu konsep radikal, penguasaan semikonduktor atau semiconductor dominance. Kita menggantikan bagian mekanikal yang berat dengan mikrochip silikon mikroskopik. Daripada menggerakkan besi dan keluli yang berat, kita kini hanya menggerakkan elektron yang hampir tidak mempunyai jisim sama sekali. Inilah anjakan paradigma yang paling penting. Silikon telah menggantikan motor servo,
Frisian telah menggantikan perkakasan mekanikal. Dengan membuang keperluan untuk pergerakan fisikal, radar An-Nur boleh mengimbas seluruh ruang udara dalam masa beberapa milisaat. Ini bukan sekadar peningkatan teknologi, ini adalah lompatan evolusi dalam cara kita melindungi kedaulatan ruang udara Malaysia. Untuk memahami bagaimana An-Nur berfungsi tanpa bergerak, kita perlu membedah seni bina tata susunan imbasan elektronik aktif AESA ini. Jika kita mengezoom masuk ke permukaan rata radar ini, kita tidak akan melihat satu pemancar tunggal yang besar. Sebaliknya, kita akan melihat grid yang terdiri daripada beribu-ribu pemancar dan penerima kecil yang dipanggil modul T, R, tersusun dengan sangat rapi. Setiap modul T, R, ini ibarat sebuah radar mini yang bebas. Ia mempunyai kuasa sendiri untuk memancarkan gelombang radio dan keupayaan sendiri untuk menerima pantulan gelombang tersebut. Bayangkan, sebuah koir yang terdiri daripada ribuan penyanyi. Jika seorang penyanyi menyanyi, suaranya mungkin perlahan. Tetapi jika ribuan penyanyi menyanyi pada frekuensi yang sama, suaranya akan bergema kuat. Bagaimanakah elemen-elemen individu yang kecil ini bekerja sama? Disinilah keajaiban fisik gelombang berlaku. Setiap modul T, R memancarkan gelombang elektromagnetik. Apabila gelombang-gelombang ini bertindih antara satu sama lain di udara, ia menghasilkan satu fenomena yang dipanggil gangguan membina atau constructive interference. Ini adalah kunci utama kekuatan radar AESA. Melalui gangguan membina ini, puncak gelombang dari satu modul akan bertemu dengan puncak gelombang dari modul lain, menambahkan amplitude atau kekuatannya. Hasilnya, beribu-ribu gelombang lemah bergabung membentuk satu jarum elektromagnetik berkuasa tinggi yang sangat tajam dan fokus. Jarum tenaga ini mampu menembusi awan tebal, hujan lebat, dan pelbagai gangguan atmosfera yang lain. Peralihan daripada perkakasan fisikal kepada matematik ketulenan ini membolehkan alur radar bergerak pada kelajuan yang tidak terbayangkan kelajuan cahaya. Kita tidak lagi bergantung pada gear dan minyak pelincir. Kita bergantung pada kalkulus dan algoritma pemrosesan isyarat digital. Ia adalah satu anjakan yang mengubah takrifan pengawasan ruang udara secara radikal menyeluruh. Dengan memfokuskan tenaga secara matematik, radar An-Nur mengurangkan kebocoran tenaga ke arah yang tidak diingini, yang dikenali sebagai side lobes. Ini bermakna radar ini lebih sukar dikesan oleh sistem amaran musuh. Ia boleh melihat tanpa dilihat. Ia beroperasi seperti seorang penembak tepat yang menggunakan penyenyap suara, bersembunyi di dalam kegelapan spektrum elektromagnetik. Bukan itu saja, seni bina berbilang modul ini memberikan An-Nur keupayaan yang dipanggil graceful degradation atau kemerosotan anggun. Dalam radar konvensional, jika pemancar utama rosak, seluruh radar menjadi buta. Tetapi dalam AESA, jika 10 atau 100 modul TR rosak akibat tembakan musuh, ribuan modul lain masih berfungsi. Radar hanya kehilangan sedikit jarak tetapi tidak buta sepenuhnya. Ini menjadikan radar An-Nur sangat tahan lasak dalam medan perang sebenar. Keupayaan untuk terus beroperasi walaupun mengalami kerusakan komponen adalah ciri kritikal untuk kelangsungan hidup. Ia dibina bukan saja untuk berfungsi dengan sempurna dalam makmal, tetapi untuk bertahan dalam kekacauan kemusnahan peperangan elektronik modern yang sangat tidak menentu. Sekarang kita paham bagaimana jarum tenaga itu dibentuk. Tetapi persoalan terpenting ialah bagaimana kita menggerakkan arah jarum itu ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah tanpa memusingkan panel radar tersebut. Rahasianya terletak pada satu konsep fisik yang sangat elegan yang dipanggil anjakan fasa atau phase shifting. Ini adalah jantung kepada pembentukan alur digital. Anjakan fasa adalah mekanisme teras yang memanipulasi massa. Ia membolehkan kita mengalihkan arah tenaga tanpa mengalihkan perkakasan fisikal walaupun 1 mm. Mari kita bedah bagaimana ia berfungsi. Bayangkan sebaris modul T, R. Jika semua modul memancarkan isyarat pada masa yang sama, gelombang yang terhasil akan bergerak lurus ke hadapan, lurus seperti pembaris. Tetapi, apa yang berlaku jika kita melambatkan pancaran dari modul di sebelah kanan sedikit saja, katakanlah beberapa nanosaat, berbanding modul di sebelah kiri? Kelewatan massa yang sangat kecil ini menyebabkan bagian kiri gelombang bergerak mendahului bagian kanan. Akibatnya, rintangan gelombang secara keseluruhannya akan condong membelok ke arah kanan. Proses melambatkan mempercepatkan massa pancaran bagi setiap individu modul ini dikawal oleh komputer pusat yang sangat berkuasa di dalam radar An-Nur.
Komputer ini mengira kelewatan fasa yang tepat untuk setiap satu daripada beribu-ribu modul tersebut dalam masa nyata. Ini membolehkan radar menghalangkan pandangannya kemana-mana koordinat di langit secara elektronik. Keupayaan untuk menghalangkan alur tenaga secara elektronik ini berlaku pada kelajuan yang tidak masuk akal. An-Nur boleh menembak alur ke arah utara, /1000 saat kemudian menembak alur ke arah selatan. Bagi penderia musuh atau pesawat lawan, radar ini seolah-olah melihat ke semua arah secara serentak. Ia adalah ilusi optik elektromagnetik yang sangat menggerunkan. Kelebihan strategik pertukaran tugas secara serta-merta ini sangat besar. Dalam sistem lama, satu radar hanya boleh melakukan satu tugas pada satu masa, sama ada mengimbas kawasan luas, atau menjejak satu sasaran khusus. Radar An-Nur dengan ketangkasan elektroniknya boleh melakukan kedua-duanya secara bergilir-gilir dalam pecahan saat. Satu sistem kini melakukan kerja 10 sistem lama. Ini bermakna, sambil menjejak sebuah jet pejuang musuh yang coba menyusup masuk, An-Nur masih boleh terus mengimbas langit untuk mencari ancaman baharu, pada masa yang sama menghantar panduan data kepada peluru berpandu pertahanan kita sendiri. Ia adalah keupayaan multitasking pada tahap ekstrim yang dikuasakan oleh keajaiban pembentukan alur digital. Ketepatan fasa ini bukan saja digunakan untuk menghalangkan alur, tetapi juga untuk membentuk rupa alur tersebut. Adakah kita mau alur yang lebar seperti lampu suluh untuk mencari kawasan luas? Atau adakah kita mau alur yang tajam seperti laser untuk menjejak satu sasaran kecil dari jarak jauh? An-Nur boleh mengubah suai bentuk alurnya secara dinamik mengikut keperluan taktikal semasa. Keupayaan Prisian untuk mengubah suai bentuk arah gelombang radio secara masa nyata ini adalah sebab mengapa radar jenis ini dipanggil radar software defined. Perkakasan fisikalnya tidak berubah, tetapi Prisian yang mentakrifkan bagaimana perkakasan itu bertindak. Ini menjadikan An-Nur sebuah mesin yang sangat fleksibel, mampu beradaptasi dengan pelbagai senario pertempuran. Secara saintifiknya, kita sedang manipulasi corak gangguan gelombang. Dengan mengira dengan tepat fasa setiap isyarat yang dihantar, kita boleh mewujudkan zon di mana gelombang saling membatalkan antara satu sama lain, zon di mana ia bergabung. Ini membolehkan kawalan mutlak ke atas kemana tenaga elektromagnetik itu disasarkan. Mempunyai alur yang pantas, tepat hanyalah separuh daripada persamaan pertempuran. Cabaran sebenar bermula apabila radar menerima pantulan isyarat kembali. Bayangkan persekitaran laut China Selatan. Ia penuh dengan kekacauan pantulan dari ombak laut yang bergelora, awan ribut tropika, burung, kapal komersial, pelbagai gangguan isyarat radio dari negara jiran. Dalam lautan hingar atau noise elektromagnetik ini, bagaimanakah radar An-Nur mencari sebuah pesawat pejuang siluman musuh? Pesawat siluman direka khas untuk menyerap isyarat radar, memantulkan isyarat yang sangat kecil, seolah-olah ia hanya sebesar seekor burung. Disinilah kuasa pengiraan tulen memainkan peranan yang paling kritikal dalam sistem pertahanan udara. Untuk mengasingkan isyarat siluman yang sangat lemah ini daripada bunyi latar belakang, An-Nur memerlukan kuasa pemrosesan isyarat digital pada skala superkomputer. Ia menggunakan algoritma penapisan yang sangat kompleks, seperti transformasi Fourier pantas atau FFT, untuk memecahkan isyarat yang diterima kepada frekuensi komponennya, menapis keluar isyarat yang tidak dikehendaki. Dengan menapis pantulan dari ombak laut pantulan awan, komputer An-Nur boleh mengekstrak tanda tangan Doppler sasaran yang bergerak. Walaupun pesawat siluman itu coba bersembunyi secara fisikal, kelajuannya yang pantas akan menghasilkan anjakan Doppler pada isyarat radar yang dipantulkan. An-Nur menangkap anjakan mikro ini dengan ketepatan mutlak. Proses ini menuntut kuasa pengiraan yang sangat masif. Setiap milisaat, radar ini memproses gigabyte data mentah. Ia menilai beratus-ratus kemungkinan sasaran serentak membandingkan trajektori, kelajuan, ketinggian mereka dengan pangkalan data profil ancaman yang diketahui. Teknik pembentukan alur digital membolehkan radar ini melakukan pelbagai tugas secara ekstrim. Ia bukan sekedar mengesan satu sasaran. An-Nur boleh menjejak secara aktif beratus-ratus sasaran berbeza serentak, sambil terus mengimbas langit untuk mencari sasaran baharu. Bayangkan seorang pemain catur yang bermain menentang 100 pihak lawan secara serentak, membuat setiap langkah dalam masa kurang dari 1 saat. Itulah tahap kecerdasan ruang udara yang kita bincangkan. Kelajuan pengiraan yang sangat tinggi ini bersambung terus dengan keupayaan membuat keputusan dalam masa sepersekian saat. Dalam era senjata hipersonik,
Manusia terlalu lambat untuk menganalisis screen radar, mengenal pasti ancaman, dan menekan butang tembak. Komputer An-Nur memproses data ancaman dan menghantarnya terus ke sistem senjata otomatik pertahanan udara negara. Pengasingan isyarat tujuh Hingar memerlukan algoritma penjejakan yang sangat maju, seperti penapis Kalman. Penapis ini secara berterusan meramalkan lokasi sasaran pada masa hadapan berdasarkan pergerakan semasa, dan membetulkan ramalan tersebut setiap kali pantulan radar baharu diterima. Ini membolehkan radar mengunci peluru berpandu yang bermanuver dengan agresif. Keupayaan memproses kekacauan ini menjadikan An-Nur kebal terhadap pelbagai teknik penyesakan elektronik atau jamming musuh. Jika musuh coba membutakan radar dengan memancarkan hingar radio yang kuat pada frekuensi tertentu, An-Nur secara otomatik serta-merta akan melompat ke frekuensi lain yang bersih. Ia bermain permainan kucing dan tikus pada kelajuan cahaya. Selain itu, ia boleh mencipta isyarat nul atau titik buta buatan tepat pada arah datangnya isyarat penyesak musuh tersebut. Dengan memanipulasi anjakan fasa, An-Nur membatalkan isyarat musuh melalui gangguan membinasa, membolehkannya terus melihat kawasan sekeliling tanpa terjejas. Ia adalah pertahanan aktif yang sangat elegan, dan berasaskan matematik tulen. Pembangunan dan penempatan sistem radar berteknologi tinggi seperti An-Nur membawa implikasi geopolitik yang sangat besar bagi Malaysia. Di rantau Asia Tenggara, terutamanya di sekitar Laut Cina Selatan yang sentiasa sibuk dan menjadi rebutan, pemilikan keupayaan pengawasan ruang udara yang tiada tandingan adalah satu bentuk pencegahan atau deterrence yang paling berkesan. Negara-negara yang tidak mampu melihat ancaman modern secara otomatik akan menjadi sasaran mudah. Voy An-Nur, Malaysia menghantar message yang sangat jelas. Ruang udara kita dipantau dengan ketepatan digital yang mutlak. Sebarang percobaan pencerobohan, tidak kira seberapa pantas atau seberapa senyap, akan dikesan, dijejak, dan disasarkan sebelum ia sempat melintasi sempadan negara. Satu lagi kelebihan revolusioner radar An-Nur ialah sifat terasnya yang dipacu oleh perisian. Tidak seperti radar lama yang memerlukan penukaran perkakasan fisikal yang mahal dan memakan masa untuk dinaik taraf, An-Nur boleh berevolusi hanya dengan kemas kini kod perisian. Ini bermakna ia sedia menghadapi ancaman dekad 2030 tanpa memerlukan penggantian sistem secara menyeluruh. Jika musuh mencipta taktik penyesakan baharu atau membangunkan profil peluru berpandu siluman yang berbeza, jurutera tempatan kita boleh memprogramkan algoritma penapisan dan pembentukan alur baharu. Kemas kini ini boleh dimuat naik ke An-Nur secara terus, menjadikannya kebal terhadap ancaman baharu dalam masa beberapa jam sahaja. Keanjalan ini adalah kunci keselamatan jangka panjang. Keupayaan untuk melakukan penyesuaian tempatan terhadap perisian radar ini bermaksud Malaysia tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pembekal asing untuk menghadapi ancaman spesifik di rantau kita. Kepakaran sains komputer dan kejuruteraan frekuensi radio tempatan kini menjadi barisan pertahanan pertama negara, sama pentingnya dengan tentara di medan pertempuran. Kesimpulannya, penguasaan spektrum elektromagnetik kini adalah prasyarat mutlak untuk mengekalkan ruang udara yang selamat dan bebas. Perang masa depan tidak hanya dimenangi dengan peluru dan peluru berpandu, tetapi dengan foton, elektron, dan algoritma pemprosesan data. Siapa yang menguasai ruang elektromagnetik, dialah yang menguasai seluruh medan peperangan modern. Radar An-Nur membuktikan bahwa kecepatan pengiraan, manipulasi, anjakan fasa, dan reka bentuk tata susunan imbasan elektronik aktif adalah perisai masa depan. Ia kekal statik secara fisikal, berdiri teguh tanpa berganjak, namun pemikirannya bergerak pantas pada kelajuan cahaya, melindungi langit Malaysia pada setiap saat. Ini adalah sains pertahanan tahap tertinggi. Mari kita selami lebih dalam tentang mengapa pergerakan mekanikal dianggap sebagai kelemahan maut. Dalam kejuruteraan sistem kawalan, terdapat satu konsep yang dipanggil masa penetapan atau settling time. Apabila sebuah radar mekanikal berputar dan berhenti pada satu sudut untuk fokus, struktur fisikalnya akan bergetar mikroskopik akibat momentum. Getaran ini mengganggu isyarat. Bagi radar lama, sistem mesti menunggu, sehingga getaran fisikal ini reda sepenuhnya sebelum ia boleh menghantar isyarat yang jelas. Ini membuang masa milisaat yang berharga. Sebaliknya, radar An-Nur yang statik tidak mempunyai masa penetapan mekanikal. Apabila ia menukar arah alur secara elektronik, isyarat baharu adalah stabil dan tajam serta-merta tanpa sebarang getaran. Selain isu getaran, terdapat masalah haus valusu mekanikal, wear dan tear.
Motor servo Galas Bebola, Vagir yang sentiasa bergerak 24 jam sehari, 7 hari seminggu di bawah cuaca tropika Malaysia yang panas, lembab akan cepat rosak. Penyelenggaraan sistem mekanikal sebegini amat mahal, sering menyebabkan waktu henti atau downtime yang berbahaya bagi keselamatan. Penguasaan semikonduktor menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Tiada bahagian yang bergeser bermakna tiada kehausan mekanikal. Jangka hayat operasi radar ANUR dijangka jauh lebih lama berbanding pendahulunya. Ia memerlukan penyelenggaraan fisikal yang minimum, membolehkannya terus berjaga-jaga melindungi ruang udara tanpa gangguan operasi yang ketara. Mari kita kembali kepada seni bina modul TR. Setiap modul ini bukan sekadar pemancar bodoh. Ia dilengkapi dengan penguat kuasa Hawk Power Amplifier, berasaskan teknologi gallium nitride. Material gallium nitride ini adalah kunci kepada kuasa pemancaran yang sangat tinggi. Ia membolehkan ketumpatan elektron yang lebih besar berbanding silikon tradisional. Penggunaan gallium nitride membenarkan radar ANUR beroperasi pada voltan tinggi tanpa mencair akibat haba. Ini bermakna radar boleh memancarkan tenaga elektromagnetik yang lebih kuat dan lebih jauh ke ufuk, menembusi penyesakan musuh dengan mudah. Gabungan beribu-ribu modul GaN ini menghasilkan kuasa output agregat yang sangat menggerunkan dalam size yang padat. Selain pemancar, setiap modul juga mengandungi penguat bunyi rendah Hawk Low Noise Amplifier untuk penerimaan. LNA ini sangat sensitif, mampu menangkap pantulan isyarat yang sangat lemah dari pesawat siluman musuh, tanpa menguatkan hingar elektronik latar belakang. Ia ibarat mempunyai telinga bionik yang boleh mendengar bisikan di tengah-tengah konsert rock yang bising. Dalam sistem AESA lama, anjakan fasa dilakukan menggunakan komponen analog, tetapi ANUR menggunakan pembentukan alur digital sepenuhnya. Bermakna isyarat gelombang mikro ditukar menjadi data digital seawal mungkin di dalam modul TR itu sendiri. Penukar analog ke digital berkelajuan tinggi adalah komponen ajaib yang merealisasikan perkara ini. Mengapakah pendigitalan awal ini sangat penting? Karena setelah isyarat menjadi nomor digital, kita boleh menggunakan perisian pemrosesan isyarat untuk menyalin, membahagi, dan memanipulasinya tanpa sebarang kehilangan quality physical. Kita boleh mencipta pelbagai alur penerimaan secara maya dari satu set data yang sama. Ini mustahil dilakukan dalam sistem analog. Dengan pembentukan alur penerimaan pelbagai Hawk Multiple Receive Beamforming, radar memancarkan satu alur lebar untuk menerangi kawasan yang besar. Apabila pantulan kembali, komputer ANUR memproses data digital tersebut untuk membentuk berpuluh-puluh alur penerimaan kecil yang tajam serentak. Ia seperti mengambil gambar panorama dengan lensa ultra tajam dalam satu klik. Mari kita pertimbangkan senario serangan tepu. Musuh melancarkan puluhan drone murah bersama-sama dengan peluru berpandu hipersonik untuk mengelirukan radar kita. Radar mekanikal akan terbeban dan gagal membezakan ancaman utama. Tetapi ANUR menggunakan kecerdasan buatan dan algoritma pengelasan sasaran untuk menilai setiap objek secara berasingan. Algoritma ini menganalisis keratan rentas radar, kelajuan, corak penerbangan, dan juga mikrodinamik seperti putaran bilah kipas drone. Dalam masa beberapa milisaat, ANUR mengenal pasti bahwa drone itu hanyalah umpan, manakala peluru berpandu hipersonik adalah ancaman sebenar, lalu mengarahkan senjata ke sasaran yang betul. Kemampuan untuk mengabaikan umpan dan menumpukan perhatian pada ancaman sebenar dalam persekitaran yang sangat bising adalah bukti kehebatan sains pemrosesan isyarat digital. Ia ibarat mencari sebatang jarum dalam timbunan jerami ketika timbunan jerami itu sedang terbakar dan ditiup angin taufan. ANUR melakukannya dengan tenang. Untuk memastikan kelajuan pemrosesan ini tidak terganggu, radar ANUR menggunakan seni bina pengkomputeran selari. Daripada bergantung pada satu pemproses pusat yang besar, ia mengedarkan tugas pengiraan kepada beratus-ratus pemproses isyarat digital yang bekerja serentak. Jika satu pemproses gagal, yang lain akan mengambil alih serta-merta. Pengkomputeran selari ini memastikan sistem tidak pernah mengalami selama masa Hawk lag walaupun ketika ruang udara dipenuhi dengan beratus-ratus isyarat palsu dari sistem peperangan elektronik musuh. Keteguhan seni bina perisian ini memastikan kedaulatan spektrum elektromagnetik kita sentiasa terpelihara daripada sebarang bentuk manipulasi digital pihak luar. Mari kita pertimbangkan aspek integrasi rangkaian. Radar ANUR tidak beroperasi secara bersendirian.
Ia adalah satu node kritikal dalam sistem perintah kawalan pertahanan udara bersepadu Malaysia. Data sasaran yang sangat tepat yang dikumpul oleh An-Nur dihantar serta-merta melalui pautan data taktikal yang selamat ke jet pejuang, kapal perang, bateri peluru berpandu. Ini dikenali sebagai keupayaan penglibatan kooperatif, Cooperative Engagement Capability. Contohnya, radar An-Nur di darat mengesan sasaran yang bersembunyi di sebalik gunung yang tidak dapat dilihat oleh kapal perang kita di laut. An-Nur menghantar koordinat yang tepat, membolehkan kapal perang melancarkan peluru berpandu ke arah sasaran yang tidak dapat dilihatnya sendiri. Sinergi rangkaian ini melipat gandakan keberkesanan keseluruhan angkatan tentara kita secara eksponen. Ia mengubah setiap unit tembakan menjadi kepanjangan mata radar An-Nur. Konsep sensor to shooter, penderia ke penembak, menjadi begitu pantas sehingga musuh tidak mempunyai masa untuk bertindak balas. Ini adalah peperangan berpusatkan rangkaian yang sebenar. Satu lagi keupayaan mengagumkan dari reka bentuk AESA ini ialah frekuensi ketangkasan, frekuensi agility. Radar konvensional memancarkan isyarat pada frekuensi yang agak tetap, menjadikannya mudah dikesan disesakan. An-Nur pula boleh menukar frekuensi pemancarannya pada setiap denyutan tunggal beribu-ribu kali sesaat secara rawak. Lompatan frekuensi rawak ini dipanggil spektrum penyebaran hoax spread spectrum. Bagi sistem penerima amaran radar musuh, isyarat An-Nur kelihatan seperti bunyi statik latar belakang yang tidak berbahaya, bukannya ancaman radar yang mengunci sasaran. Ini memberikan kelebihan taktikal kejutan yang tidak ternilai harganya di medan pertempuran. Ketangkasan frekuensi ini juga penting untuk mengatasi kesan pelemahan isyarat akibat cuaca. Hujan lebat tropika di Malaysia boleh melemahkan isyarat radar berfrekuensi tinggi. Jika An-Nur mengesan zon hujan yang tebal, ia secara otomatis akan beralih ke frekuensi yang lebih rendah yang boleh menembusi hujan dengan lebih berkesan, memastikan liputan berterusan tanpa titik buta. Keupayaan penyesuaian kognitif ini menjadikan An-Nur hampir menyerupai organisme hidup yang bertindak balas terhadap persekitarannya. Ia bukan sekadar mesin buta yang mengulangi arahan. Ia sentiasa menganalisis ralat, memantau keadaan atmosfera, mengoptimumkan parameter pemancarannya sendiri untuk mencapai prestasi maksimum pada setiap masa. Buai ketiadaan bahagian berputar, reka bentuk panel rata An-Nur juga memudahkan proses pemasangannya di pelbagai platform. Ia boleh diintegrasikan pada dinding bangunan struktur tetap, dipasang pada kendaraan mobility tinggi, atau disepadukan ke dalam struktur badan kapal perang tanpa merosakkan profil aerodinamik atau ciri siluman kapal tersebut. Peralihan dari era mekanikal ke era semikonduktor dalam radar pertahanan udara adalah sama signifikannya dengan peralihan dari engine warp ke engine jet. Kita telah meninggalkan batasan inersia fisikal, melangkah ke alam kelajuan cahaya, pengiraan kuantum maya. An-Nur adalah manifestasi physical revolusi sains ini di bumi Malaysia. Mari kita pertimbangkan ancaman terkini peluru berpandu peluncur hipersonik. Berbeza peluru berpandu balistik yang mempunyai trajektori parabola yang mudah diramal, HGV meluncur di atmosfera atas, melantun di atas lapisan udara, boleh menukar arah secara mengejut pada kelajuan Mach 5 hingga Mach 10. Untuk menjejak ancaman yang begitu ekstrim, radar mekanikal sama sekali tidak berguna. Walaupun ia mengesan HGV, pada masa radar itu berputar untuk mengimbas kawasan itu semula, HGV tersebut mungkin sudah beratus kilometer jauhnya atau telah menukar arah sasaran ke bandar lain. Masa kemas kini, radar mekanikal terlalu perlahan. Disinilah An-Nur bersinar. Kadar kemas kini elektronik seketika, ia memfokuskan gugusan alur tenaga berkelajuan tinggi secara berterusan ke arah sasaran hipersonik tersebut, mengemas kini koordinatnya beratus kali sesaat. Ketepatan data kelajuan tinggi ini sangat kritikal untuk mengira penyelesaian tembakan bagi sistem pemintas kita. Selain kelajuan, plasma yang terhasil di sekeliling peluru berpandu hipersonik akibat geseran udara ekstrim boleh menyerap isyarat radar biasa, mewujudkan selubung halimunan. Radar An-Nur mengatasi masalah ini dengan menggunakan profil frekuensi campuran kuasa puncak yang sangat tinggi untuk menembusi lapisan plasma tersebut mendapatkan pantulan kembali. Secara teknikalnya, kita sedang melihat keajaiban tata susunan fasa 2 dimensi. Radar lama mungkin hanya boleh mengimbas secara elektronik ke kiri ke kanan, tetapi masih perlu condong secara mekanikal ke atas ke bawah.
An-Nur mengawal anjakan fasa pada kedua-dua paksi mendatar Vamenega membenarkan pengimbasan hemisfera penuh secara elektronik tulen. Ketiadaan pergerakan mekanikal paksi ketinggian ini membuang satu lagi titik kegagalan yang besar. Sistem penyejukan cecair canggih yang dispadukan terus ke dalam struktur sokongan statik memastikan beribu-ribu modul GAN ini kekal pada suhu operasi optimum, membenarkan radar beroperasi pada kuasa maksimum untuk tempo yang lama. Dari sudut pandang strategik, pemilikan teknologi pembentukan alur digital ini bermakna Malaysia memiliki keupayaan pertahanan udara berbilang lapisan. An-Nur bertindak sebagai mata yang maha melihat di lapisan atas, mengesan ancaman dari jarak yang sangat jauh sebelum ia memasuki zon pengenalan pertahanan udara negara. Amaran awal jarak jauh ini adalah komoditi paling berharga dalam peperangan modern masa. Masa untuk mengerahkan jet pejuang pemintas kita, masa untuk mengaktifkan sistem peluru berpandu darat ke udara, dan masa untuk memastikan orang awam selamat. Dalam pertempuran kelajuan tinggi, masa adalah perisai yang paling kukuh. Lebih membanggakan. Keupayaan untuk mengendalikan, menyelenggara, dan malah menaik taraf sistem sekompleks An-Nur secara tempatan membuktikan kematangan industri pertahanan domestik kita. Ia mengurangkan kebergantungan kita kepada jurutera pengeluar asal asing, memastikan kerahasiaan parameter taktikal radar kita tidak jatuh ke tangan pihak ketiga. Mari kita ringkaskan keajaiban teknikal ini. Pembentukan alur digital membolehkan kita menukar antena dari sekeping logam fisikal menjadi entiti perisian yang dinamik. Kita menggunakan penukar data berprestasi tinggi untuk menjembatani dunia fisikal gelombang mikro analog ve dunia digital kode binari. Kita memanfaatkan prinsip gangguan membina va membinasa, satu konsep fisik gelombang asas, dan memacunya ve kuasa pengiraan superkomputer untuk membengkokkan tenaga elektromagnetik sesuka hati kita. Kita mencipta alur radar yang boleh menari merentasi langit pada kelajuan cahaya, merenung menembusi awan, va menemui pencerobos siluman. Kita membina algoritma kecerdasan yang mampu menyaring kekacauan Laut Cina Selatan, mengasingkan isyarat tuju dari hingar, va membezakan antara burung, drone umpan, va peluru berpandu maut dalam milisaat. Semua ini dilakukan secara selari, menjejak ratusan sasaran tanpa berpeluh, kebal terhadap taktik penyesakan elektronik musuh. Dan kita mencapai semua ini, ve membuang sepenuhnya pergerakan fisikal. Tiada gear yang bergeser, tiada motor yang meraung, tiada inersia yang melambatkan kita. Hanya panel rata, sunyi, namun berdenyut bagi kuasa semikonduktor tulen. Inilah maksud sebenar penguasaan semikonduktor dalam arena pertahanan udara global. Radar An-Nur bukan sekadar sebuah mesin. Ia adalah kenyataan kedaulatan sains dan teknologi Malaysia. Ia membuktikan bahwa negara kita bukan sahaja pengguna teknologi pertahanan, tetapi mampu menguasai, mengadaptasi, dan memaksimumkan sains elektromagnetik pada tahap yang paling kompleks untuk melindungi tanah air. Namun, evolusi teknologi ketenteraan tidak pernah berhenti. Menjelang tahun 2030-an, kita akan menyaksikan kemunculan senjata tenaga terarah dan teknologi siluman kuantum yang mungkin coba memintas sistem AESA. Persoalannya, adakah pembentukan alur digital cukup untuk menghadapi ancaman generasi ke-6 ini? Jawabannya terletak pada kecerdasan buatan Hwak AI. Generasi radar seterusnya tidak hanya akan bergantung pada algoritma pratetap, tetapi akan menggunakan machine learning kognitif. Radar masa depan akan belajar dari setiap pertempuran, mencipta bentuk gelombang baharu secara otonomi, dan menipu sistem musuh secara masa nyata tanpa campur tangan manusia. Radar An-Nur, Seni Bina berasaskan perisiannya, sudah bersedia untuk integrasi AI ini. Apabila chip pemrosesan neuromorfik menjadi reality, ia boleh dipasang terus ke dalam sistem pelayan An-Nur, mengubahnya daripada pendirian digital yang pintar, menjadi entiti pengawasan kognitif yang memikirkan dan meramalkan langkah musuh sebelum ia berlaku. Selain itu, kita mungkin melihat evolusi ke arah radar kuantum. Menggunakan fenomena keterkaitan kuantum, radar masa depan mungkin memancarkan foton yang terjalin. Jika satu foton melanggar pesawat siluman musuh, foton kembarannya di pangkalan akan mengubah keadaannya secara serta-merta, mendedahkan lokasi musuh tanpa memancarkan isyarat radio yang boleh dikesan. Walaupun radar kuantum masih di peringkat makmal,
penguasaan asas teknologi spektrum elektromagnetik, va pemrosesan isyarat digital. Melalui proyek seperti ANUR menyediakan platform va pakar kejuruteraan yang diperlukan oleh Malaysia untuk melompat ke era teknologi kuantum apabila masanya tiba nanti.